Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Video ini adalah untuk citra kepemimpinan abad ke-21, sesi 2023-2024, SEM 1, Set 2. Nama saya ialah Krishalini Sivakumar dan saya merupakan pelajar Fakulti Pergigian tahun 1, Universiti Kebangsaan Malaysia. Nombor matrik saya ialah A203659. Konsep kepemimpinan abad ke-21 mencangkup serangkaian ide dan praktik kepimpinan yang dianggap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika serta kompleksitas dunia saat ini. Beberapa elemen kunci dalam konsep kepemimpinan abad ke-21 termasuklah penggunaan teknologi dan data, kepemimpinan berkelanjutan dan sosial, dan juga kepemimpinan transformasional. Konsep kepemimpinan abad ke-21 ini mencerminkan perubahan dalam paradigma kepemimpinan yang lebih mencangkup aspek beragamaan, adaptasi, dan tanggungjawab sosial. Pemimpin sukses di era ini diharapkan mampu berinovasi, beradaptasi dan memimpin dengan kesedaran terhadap dampaknya terhadap orang, organisasi dan masyarakat. Ini merupakan garis masa hidup saya. Dalam 1 tahun, saya ingin menjadi salah seorang yang lulus peperiksaan profesional pergigian dengan anugerah Dekan. Dalam 2 tahun, saya ingin menjadi pegawai multimedia bagi Malaysian Dental Student Association iaitu MDSA. Dalam 5 tahun dari sekarang, saya ingin menjadi seorang graduan Doctor of Dental Surgery UKM dengan pangkat doktor. Dan juga dalam 8 tahun dari sekarang, saya ingin menjadi seorang pakar doktor pergigian estetik yang berjaya dan juga menjadi ahli Persatuan Pergigian Estetik Malaysia. Wawasan diri saya sebagai seorang pelajar doktor pergigian yang berumur 20 tahun mempunyai beberapa ciri atau aspek yang ingin ditingkatkan, terutamanya keterampilan diri, keterampilan komunikasi, menambah baik kepercayaan diri, fokus terhadap sifat toleransi dan kesabaran serta mengurus masa dengan lebih baik. Saya juga ingin fokus terhadap perkembangan diri saya untuk menjadi seseorang yang lebih matang pemikiran dan menjadi versi yang terbaik. Sebagai seorang bakal pakar doktor gigi estetik yang berjaya, saya ingin menyediakan penjagaan serta penampilan kesihatan mulut yang berkualiti tinggi untuk pesakit saya. Saya turut komited untuk pastikan diri saya sentiasa dikemas kini dengan kemajuan terkini dalam profesi pergigian serta pembelajaran dan pembangunan diri sebagai doktor gigi sepanjang profesi saya. Saya berhasrat untuk membina dan mengajar amalan penjagaan kesihatan mulut yang terbaik kepada masyarakat, mewujudkan persekitaran kerja yang positif serta menyediakan peluang untuk semua dalam mencapai senyuman yang sihat dan confident. Saya juga berharap untuk menyumbang semula kepada penyelidikan dan perkembangan inovasi pergigian, seterusnya memajukan bidang profesi ini untuk kebaikan masyarakat seluruh dunia. Konsep kepimpinan yang pertama yang saya peroleh ialah saya merupakan seorang yang kuat beribadah dan sabar. Saya merupakan seorang yang kuat dalam beribadah dan sabar umumnya, mencerminkan karakteristik yang positif dalam kehidupan, spiritual dan mental. Berikut adalah beberapa maksud atau interpretasi yang saya mengamalkan sebagai seorang yang kuat dalam beribadah dan sabar. Pertama, saya mengutamakan nilai dan moral dalam kehidupan seharian saya kerana seseorang yang kuat beribadah dan sabar seringkali memiliki nilai-nilai moral dan etika yang kuat yang diambil dari ajaran agamanya. Contohnya, mempunyai sifat toleransi dan kesabaran yang tinggi. Sewaktu saya menghadap masalah berkaitan pelajaran atau sosial, saya akan mengingatkan diri bahawa untuk bersabar dan tidak melakukan tindakan serta-merta untuk memastikan hasil terakhir adalah tepat dan rasional. Selama saya mengamalkan prinsip ini, saya tidak pernah membuat keputusan yang tidak rasional. Ini telah perbaiki diri saya sebagai seorang insan, membantu saya mengekalkan hubungan silaturahim dengan rakan sebaya saya dan sebagai pelajar pergigian secara keseluruhannya. Saya percaya bahawa sifat ini boleh membina diri saya dengan membuat tindakan rasional serta memastikan persekitaran yang harmoni. Selain itu, saya juga boleh menjadi seorang yang berfikiran matang dalam menghadapi apa jua masalah dalam perjalanan hidup saya sebagai seorang pelajar dan bakal doktor gigi. Seterusnya, seorang yang berani. Saya merupakan seorang yang berani kerana saya tidak takut dalam mencuba perkara baharu serta menghadapi masalah dalam hidup. Contohnya, saya seorang atlet taekwondo yang tidak takut untuk menyertai kejohanan taekwondo pelbagai peringkat sehinggalah ke peringkat antarabangsa. Kejohanan taekwondo bukanlah satu kejohanan yang boleh disertai oleh seseorang yang tidak berani atau kuat mental serta emosi. Selain itu, setelah tamat sekolah menengah, saya tidak menerima apa-apa tawaran untuk meneruskan pelajaran saya ke peringkat seterusnya walaupun mendapat keputusan yang cemerlang iaitu 8A. Namun begitu, saya telah menyahut cabaran untuk menyertai program STPM walaupun ia bukanlah apa yang saya hendak. Saya boleh membina diri dan meluaskan pengetahuan serta pengalaman dengan memiliki sifat berani dalam diri saya. Sifat berani ini bukan sahaja memberi peluang kepada saya untuk menambah ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan saya peluang untuk menyuarakan pendapat dan idea di kalangan orang ramai yang merupakan ciri yang penting bagi seseorang pemimpin. Seterusnya, seorang yang berpengetahuan luas. Saya turut merupakan seorang yang berpengetahuan luas. Hal ini kerana saya merupakan seorang yang gemar membaca buku serta puisi moden. Membaca buku membenarkan saya untuk meluaskan pengetahuan saya dalam pelbagai bidang yang berbeza. Selain itu, saya juga memperluaskan pengetahuan saya dengan menonton rancangan televisyen dan filem dalam pelbagai bahasa yang berbeza. Contohnya bahasa Mandarin, bahasa Korea serta bahasa Jepun.
Dengan ini, saya dapat mempelajari bahasa serta budaya kaum lain dengan lebih mendalam. Saya boleh membina diri dengan memiliki sifat berpengetahuan luas, terutamanya dalam bidang teknologi. Pada zaman IT dan teknologi ini, kebolehan dan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengakses sumber-sumber pembelajaran serta dalam talian agak penting, terutamanya sebagai seorang pelajar universiti. Sifat berpengetahuan luas ini juga penting sebagai seorang pemimpin untuk membina sebuah organisasi yang dapat menyumbang semula kepada masyarakat serta menggabungkan aspek dari pelbagai bidang yang berbeza. Seterusnya, saya merupakan seorang yang adil. Saya merupakan seorang yang adil dan saksama. Hal ini kerana sewaktu di sekolah menengah, saya telah pun dilantik sebagai ketua murid. Sepanjang tugas saya sebagai ketua murid, tidak pernah saya berkelakuan berat sebelah dalam apa-apa masalah, dan sikap ini telah membawa impak positif terhadap persekitaran di sekolah. Selain itu, saya mengamalkan amalan bersikap adil sejaklah dari kecil lagi. Ini adalah disebabkan saya mempunyai 2 orang adik perempuan, dan memberi layanan yang sama rata adalah sesuatu yang telah diajar dan dipupuk untuk mengelakkan kekecohan dan ketidakpuashatian antara satu sama lain. Bersikap adil amatlah penting kepada seorang bakal yang menjadi doktor gigi kerana ia akan memupuk saya untuk memberi layanan sama rata kepada pesakit-pesakit tanpa mengira bangsa, jantina dan agama. Dengan ini, saya dapat mewujudkan keadaan harmoni dan selesa yang turut memberi manfaat kepada masyarakat. Selain itu, ini juga adalah satu peluang untuk saya membuat tindakan secara rasional dan tepat pada masa yang tertentu. Sebagai seorang pemimpin, bersikap adil amatlah penting kerana seorang pemimpin adalah contoh dan suri teladan kepada orang ramai, terutamanya golongan remaja dan kanak-kanak. Ini akan mendorong mereka mengikut hala tuju yang baik dan benar di dalam kehidupan mereka. Seterusnya, saya juga merupakan seorang yang petah berbicara. Saya merupakan seorang yang petah berbicara kerana saya seorang yang fasih bertutur dalam 3 bahasa yang berbeza, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Malayalam. Selain itu, saya merupakan seorang ahli debat bahasa Inggeris dan telah pun memenangi anugerah pendebat terbaik peringkat daerah semuda umur 15 tahun. Kemahiran ini dikembangkan melalui komunikasi dan sifat bersosial efektif yang ada pada diri saya yang telah memberi impak positif terhadap diri saya dan rakan sebaya saya. Saya boleh membina diri dan meluaskan pengetahuan jika saya memiliki sifat ini, kerana sifat petah berbicara terutamanya di kalangan orang ramai akan memberi peluang untuk perkembangan diri di persada dunia. Seterusnya, kemahiran komunikasi efektif amatlah penting jika seseorang itu hendak menjadi pemimpin, kerana sifat berbahasa itu adalah kunci untuk menawan hati rakyat. Bukan sahaja itu, sebagai seorang pakar doktor gigi yang berjaya, memiliki sifat ini adalah penting bagi meluaskan ilmu pengetahuan bersama orang lain, terutamanya dalam bidang penjagaan kesihatan mulut. Kesimpulannya, untuk menjayakan wawasan diri, saya harus mengamalkan sifat-sifat kepimpinan abad ke-21 yang telah saya pelajari dengan mempunyai hala tuju dan objektif yang jelas serta tepat. Saya juga patut menyediakan pembangunan pelan yang strategik dan kekal bermotivasi dalam apa jua keadaan. Selain itu, saya perlu berfikir dan bertindak secara rasional serta matang, belajar dari kesilapan dan kekal berpandangan luas supaya dapat mencapai kemajuan yang terbaik ke arah maklumat saya untuk membina sebuah kehidupan yang diidamkan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.